akan diberikan keberkatan. Dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala sahaja dielakkan segala bala, dihilangkan segala kerungsingan, dijauhkan daripada segala kebimbangan. Tidakkah kerisauan, kebimbangan itulah yang menyakiti, yang merosakkan hati kita daripada bala yang sebenar? Ada orang yang kena kesakitan, kena penyakit, ada yang aksiden, ada yang luka, tetapi dia kekal tenang, dia kekal sabar, dan dia optimistik. Dia tahu bahawasanya dia akan sembuh, dia tahu dia akan mendapat rawatan yang baik, dia akan berjaya selepas daripada rawatan tersebut. Kerana apa? Kerana besar tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Dan bagaimana dia memperolehi tawakal tersebut? Dia husnuzanna billah, dia baik sangka dengan Allah. Bagaimana dia nak mendapatkan husnuzanna billah? Dia sentiasa istighfar, sehingga tiada halangan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Barulah masuk ke dalam hatinya itu husnuzan. Oleh yang demikian, itulah yang saya sebutkan tadi, bagaimana ada kerungsingan, kebimbangan itu lebih menyakitkan daripada bala, daripada luka, daripada sakit. Kerana kebimbangan dan kerisauan itu banyak yang menjadikan manusia tidak tenang, menjadikan manusia itu dalam alpa dan lalai. Maka oleh yang demikian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai muqaddimah kita faham dan kita perlu hayati apabila kita sebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pertamanya sekali adalah kita pohon kepada Allah diberikan keberkatan di atas amalan kita ini, memudahkan kita istighfar dan memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ianya adalah miftahul khairat. Dia adalah pembuka kepada segala kebaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung lagi pengajian kita pada kali ini, saya akan membaca dan akan menghuraikan beberapa pedoman dan mutiara daripada kata-kata ulama yang mana dihimpunkan daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada athar ataupun daripada nasihat dan pedoman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, itba'ut tabi'in dan para alim ulama sekaliannya. Maka pada malam ini saya bacakan berapa potong daripada mutiara tersebut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa iyyah wa nafa'ana bi'ulumihi wa juhudihi fi darain. Utlub adab fi basatinil ilm wal unsa fi mawatinil khalwati wal haya'a fi syu'abil yaqin wal i'tibara fi awdiyatit tafakkuri wal hikmata fi riyadil khawfi. Katanya musannif kita, iaitu Imam Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala wa iyyah wa nafa'ana bi'ulumihi wa juhudihi fi darain. Watlubil adaba, dapatkanlah adab, dapatkanlah tata susila, dapatkanlah akhlak, dapatkanlah kesopanan. Itu maksud adab. Fi basatinil ilm, pada ruang-ruang dan taman-taman ilmu. Maka apakah ia basatinil ilm? Apakah ia itu ruang-ruang, taman-taman, kebun-kebunnya ilmu? Iaitu Al-Quran, iaitu Al-Quran. Watlubil adaba fi basatinil ilm, dapatkanlah adab-adab, perolehkanlah adab. Maksudnya, jadikanlah diri kalian ini orang yang memiliki tata susila, orang yang memiliki peraturan, orang yang memiliki kejinakan ketika mana kalian ini membaca Al-Quranul Karim. Baca Al-Quranul Karim, perolehkanlah adab. Maka pertama sekali, kalau kita merenung kepada perkataan ulama ini, kepada Al-Haris Al-Muhasibi,
Beliau mengajarkan kepada kita bagaimanakah sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala wa ardaha menyebutkan tentang khuluquhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlaknya Nabi itu adalah akhlaknya Al-Quran. Sebab itu ketika mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala wa ardah mengamati dan melihat kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gaya, dengan perwatakan, dengan karismatiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan, dalam akhlak, dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam pergaulan, maka berasa takjub Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala wa ardah wa ashabi Rasulillah ajma'in. Takjub. Kenapakah takjub, hairan? Adalah melihat bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yatiman, adalah anak yatim. Tidak memiliki ibu bapa, tidak dibesarkan dalam tunjuk ajar ibu bapa, tetapi memiliki kewibawaan yang sangat tinggi, perkataan yang sangat lunak, tutur kata yang sangat bagus, cara pergaulan yang sangat baik, hati yang sangat lembut. Maka keheranan inilah yang menyentuh hatinya Abu Bakar As-Siddiq, sehingga kan Abu Bakar bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man addabuk?" Siapakah yang memberikan adab, mengajarkan adab kepada Tuan, ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang mengadabkan aku adalah Allah Taala, dan dialah yang sebaik-baik yang berikan adab. Kita faham daripada keterangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita gabungkan daripada perkataannya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala wa ardaha tadi dengan perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala wa ardaha dan jawapannya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka inilah yang dicantumkan oleh Al-Haris Al-Muhasibi, menerangkan kepada kita bahawasanya orang yang memiliki adab yang paling tinggi itu dinilai ketika mana dia berhadapan dan berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana tidaknya tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, Al-Quran itu mushaf, walaupun maknanya adalah kalamun nafsi, maknanya itu adalah daripada Allah Ta'ala, tetapi kerana Allah Ta'ala memberikan Al-Quran itu menjadikan manusia yang beriman ini menghormatinya, sehingga kan para sahabat Nabi SAW ketika mana membaca Al-Quran, mereka bukan membaca huruf-huruf yang bersifat denotasi, yang bersifat susunan, jumal. Mereka faham apabila mereka baca Al-Quran, mereka sedang membaca kalamullah, iaitu Allah Ta'ala berbicara kepada mereka. Maka apabila membaca Al-Quran, hadir hati mereka itu mengandapi bahawasanya setiap apa yang dibacakan itu adalah keberkatan, setiap dibacakan itu adalah rahmat, setiap yang dibacakan itu adalah panduan langsung daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkata-kata kepada mereka. Inilah dia perspektifnya para sahabat Nabi SAW. Inilah penghayatan para sahabat Nabi SAW. Oleh yang demikian mereka bersuci, mereka bersuci, mereka berwudu, mereka tilawatil Quran, mereka membaca Al-Quranul Karim, mereka salat, kemudian baca Al-Quranul Karim, sehingga kan afdali zikri itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam setengah hadis Nabi SAW adalah tilawatil Quran. Di antara zikir yang terbaik itu adalah tilawatil Quran. Min husnil adab, baca Al-Quran dengan berwudu. Bahkan Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala wa ardah membaca Al-Quran setiap kali saja sampai hizib,
Maka beliau berhenti dan mengambil wuduk, kemudian sambung baca balik Al-Quran. Begitulah keadaannya Uthman bin Affan. Setiap selesai saja satu hizib, dibacakan satu hizib, diambil wuduk, kemudian dibacakan lagi sampai satu hizib, berhenti berwuduk, dibacakan lagi. Kerana apa? Kerana mengambil dua keberkatan daripada membaca Al-Quran dan daripada berwuduk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Min husnil adab. Oleh kerana itu kita lihat orang-orang tua kita dahulu apabila mengajarkan kepada kita tentang bawa Al-Quran sahaja, jangan bawa Al-Quran rendah daripada bahagian dada. Subhanallah nazim. Kerana apa? Kerana menghayati dan memahami bahawasanya keberkatan itu adalah fi kalamillah, pada ucapan daripada Allah Ta'ala, dan tidak melihat kepada Al-Quran itu hanyalah semata-mata lembaran, bahkan juga adalah daripada makna-makna yang menyentuh hati dan menyentuh kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Maka benarlah kata Al-Haris, watlubil adaba fi basatinil ilm. Carilah adab itu ketika mana? Ketika mana dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Bagaimanakah ketika mana kita meninggalkan Al-Quran itu dalam keadaan bagaimana? Apakah dalam keadaan ianya kosong sahaja tanpa sentuhan? Ataupun setiap kali saja kita balik daripada kerja, balik daripada belajar, kita akan menyentuh Al-Quran? Balik saja daripada ibadah, selesai saja ibadah, memulakan ibadah dan sebagainya, kita sentuh Al-Quran? Maka oleh yang demikian ditanyakan kepada kita, jangan jadikan rumah anda itu sebagai kubur kerana tidak ada padanya bacaan Al-Quran. Dan fahamlah kita hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana pentingnya dalam kehidupan kita ini membaca Al-Quran Karim dengan penuh keadaban, hatta fi hifzihi, padalah menghafalnya. Ada ulama menceritakan bahawasanya tidak ada masalah untuk menghafal min sadri, min zahri sadr, membaca Al-Quran daripada dada itu tanpa wuduk. Ada ulama menyatakan ianya makruh, bahkan mengambil wuduk itu lebih baik daripada ketiadaan, walaupun kita tidak menyentuh. Dan beginilah juga etikanya para sahabat Nabi SAW ketika membaca Al-Quranul Karim. Walaupun ada di antara mereka hafaz Al-Quran, tetapi mereka masih lagi suka membaca Al-Quran daripada mushaf, daripada buku, kerana peroleh dua pahala. Satu pahalanya adalah membaca, zikir, tilawah. Yang keduanya adalah melihat kepada huruf-huruf Al-Quran. Juga ada pahala, subhanallah azim. Bahkan ketika mana ditanyakan kepada Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa iyah, terkenal dengan quwwati hifzihi, terkenal dengan kekuatan hafazannya. Ditanyakan bagaimanakah tuan memperolehi kekuatan hafazan yang sangat kuat? Ketika berusia 17 tahun beliau telah menghafal lebih 40,000 hadis. 17 tahun tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Kalau tanya saya 17 tahun buat apa, hafal apa? 7 hadis. 7 hadis. Imam Al-Bukhari usianya 17 tahun menghafal 40,000 hadis. Apabila ditanyakan bagaimanakah kekuatan yang diperolehi daripada Tuhan, kekuatan ingatan, maka katanya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa iyah, perlu ada dua perkara. Satunya adalah apa? Kathratun nazar, banyak melihat. Tak hafal, tak baca pun tak apa, tapi banyak melihat. Yang keduanya adalah apa? Bersemangatnya seseorang pemuda itu dengan menimba ilmunya, dengan menghafal sesuatu, adalah untuk membebaskan masyarakat, membebaskan kaum, membebaskan bangsanya daripada kejahilan. Apabila diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat kefahaman, nikmat ilmu, ianya bukan untuk dijadikan suatu pautan kemasyhuran, bukan untuk bersenang-senang dengan ilmu itu sahaja, untuk beramal seorang diri, tetapi hakikat tanggungjawab ilmu itu dan kefahaman itu adalah untuk membebaskan saudara, sahabat, keluarga, bangsa daripada kejahilan. Maka itulah yang ada pada Imam Al-Bukhari
kerana untuk membebaskan bangsa masyarakat Islam daripada kejahilan, beliau menghadirkan kepentingan belajar dan menghafal. Yang pertamanya tadi adalah banyaknya melihat. Begitulah yang diajar kepada kita. Kita ini apabila melihat kepada Al-Quran, walaupun kita tidak membacanya, lihatlah kepada huruf-hurufnya. Hubungkanlah di antara tafsir-tafsirnya, supaya hadir penghayatan dan kefahaman kita tentang apa yang kita bacakan itu. Berkatanya lagi Al-Haris Al-Muhasibi, wal unsa fi mawatinil khalwah, dan jinakkanlah diri kamu dalam keadaan khalwat, iaitu bangun tengah malam. Jinakkanlah diri kamu yang penuh dengan egoistik itu, penuh dengan kesombongan itu, yang kamu berjalan siang harinya, sehingga akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan berjalan di atas muka bumi ini dengan bokak sombongnya. Kerana apa? Kerana langkah kamu tadi tidak membakar pun sedikit tanahnya, dan tidak memanjang pun gunung gandangnya. Maka bangunlah tengah malam tadi dengan jinakkan hati. Ansu. Ingatkan kepada kita liarnya hati ini, sombongnya kita siang hari tadi, besarnya kepala kita ini. Subhanallah nasib. Besarnya egoistik kita tadi. Maka lunakkanlah hati kita, jinakkanlah dengan khalwah, bangun tengah malam, pohon kepada Allah Subhanahu wa taala keampunan, dan ingat bahawasanya tidur itu adalah saudara kepada mati. Kita ni apabila kita bangun tengah malam, inilah dia khalwahnya keadaan kita ini dalam alam kubur. Berguna lagi tak pada saat itu egoistiknya? Berguna tak lagi pada saat itu sombongnya? Berguna tak lagi pada saat itu kita ini meremeh-remehkan manusia lain, besar diri kita pada manusia yang lain? Penting tak lagi pada saat itu? Sebab itu pentingnya daripada khalwah, pentingnya kita ini bangun tengah malam, pohon kepada Allah Subhanahu wa taala dikecilkan, direndahkan egoistik kita, kesombongan kita, bongkok kita, riak kita, takabur kita, supaya terhakis satu masa nanti. Dan semua yang masuk dalam hati kita adalah kebaikan-kebaikan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal haya fi syu'abil yakin, dan malulah, datangkanlah malu, iaitu sifat merasakan diri kita ini ada banyak keaiban, banyak kecacatan, banyak kekurangan. Fi syu'abil yakin, ketika mana datang di celah-celah keyakinan. Apabila kita buat sesuatu yang mendatangkan kebaikan, datang manfaat, datang labaan, datang pulangan, datanglah kepada kita malu. Dapatkanlah mawatin padangnya malu tadi. Kerana apa? Kerana apabila kita mendapat sesuatu, akan datang bisikan-bisikan yang menyatakan ini adalah daripada kemampuan kamu. Malulah bukan kemampuan kita, tetapi adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Adalah daripada kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki keluarga yang baik-baik, anak-anak yang berjaya, anak-anak yang pandai. Kita memiliki saudara-saudara yang kaya raya. Alhamdulillahirabbil alamin, itu satu nikmat. Tetapi ingatlah, kita ini bagaimanakah mendapatkan semuanya ini tidak daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingatkan bahawasanya ini semuanya adalah daripada komitmen kita, daripada apa yang kita lakukan, daripada apa yang kita hasilkan, daripada nasihat kita, semuanya sekali, tanpa ada padanya itu kekurangan yang kita melihat pada diri kita, maka tunggulah akan azabnya nanti. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa iyah ingatkan antara nasihat beliau, bahkan sebahagian daripada pengamatan dan pengalaman beliau merantau jauh ke Afghanistan, ke Mesir dan sebagainya, ke Iskandaria dan sebagainya, melihat bagaimanakah kehidupan manusia-manusia yang hidup dalam keadaan yang baik, ada yang kurang, sehingga kan beliau menyebutkan, berhati-hatilah ketika mana melihat
sebuah rumah yang penuh dengan gelak ketawa, satunya masa nanti dia akan bertukar dengan kesepian dan kesedihan. Nak mengajarkan kepada kita bahawasanya pada saat kita ini berada dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang gembira, anak-anak kita berjaya, keluarga kita ini kaya raya, akan datang pada satu saat lagi ianya akan ditarik dan direntap. Bukan bermaksud dengan kesalahan, bukan bermaksud dengan dosa, kerana itu adalah dinamika kehidupan. Itu qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Setiap benda yang diberikan ini pasti ada bayarannya. Anak-anak yang berjaya pastilah akan menjelajah pada satu tempat yang lebih jauh. Kalau tinggal di kampung, anak-anak yang berjaya pendidikan yang tinggi, pasti mereka akan mengembara ke bandar. Kan itu adalah tabiat kehidupan, nature-nya begitu. Yang kaya raya akan datang kepadanya itu kesusahan, akan ada datangnya kepadanya itu keperitan. Tidak boleh tidak, inilah dia daripada perkara yang tidak boleh ditolak ketika mana datangnya satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menerimanya bagaimana tuan-tuan dirahmati Allah taala, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap ketika. Pada sebab itulah ketika mana diajarkan kepada kita, yakin semuanya kebaikan ini berlingkar, berkeliling dengan kita, tapi dalam masa yang sama kita harus malu. Ini adalah daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita tidak sedih dan menyesal dengan amat teruk ketika mana semuanya meninggalkan kita nanti. Subhanallah. Wal i'tibar fi awdiyati tafakkuri, dan mengambil i'tibar di lembah-lembah berfikir. Ketika mana kita melakukan berfikir, apabila kita merenung kepada sesuatu perkara, maka ambillah iktibar, jangan tinggalkan iktibar itu. Kita lihat kepada apa yang menimpa kaum musyrikin, kepada kufar, jangan jadikan ia sebagai suatu sindiran dan hinaan. Oh, ini adalah kerana kekufuran dan kemusyrikan mereka diberikan oleh Allah Ta'ala akan azab. Jangan jadikan satu titik untuk menghina dan mencaci sahaja, tetapi datangkan kepadanya adalah iktibar. Kerana mereka musyrik dan kufur, maka Allah Ta'ala mengambil mereka itu dengan azab. Ada juga manusia yang alpa. Kalaulah saya menjadi orang yang alpa, membawa saya pada kufur dan musyrik, sama jugalah yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iktibar. Selalu yang saya sebutkan dahulu, bagaimanakah hamka ketika mana merenung kepada kehidupan ini. Beliau menyebutkan bahawasanya alam itu adalah dunia, alam itu adalah guru. Bagaimana merenung kepada orang-orang yang dewasa tua itu berjemaah lagi, dia mengatakan ini guruku dalam ibadah, kerana dengan kekuatan yang ada pada badanku ini, melihat kepada mereka yang sudah terbungkuk-bungkuk, yang sakit lututnya masih lagi pergi ke masjid, ini adalah guruku mengajar untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang masih kuat berjalan, masih kuat berlari, mengapa aku ini tidak pergi ke masjid? Anak-anak itu yang tidak memiliki aset, harta apa pun, tapi ketika mana mereka bermain, mereka mengajak semua kawan-kawan mereka tanpa menilai latar belakang, status dan apa sahaja, parti politik apa pun datang saja. Kita bermain dengan penuh keikhlasan. Aku, kata Hamka, memiliki aset. Aku ada wang untuk beli bola, untuk beli padang bola, untuk beli apa saja. Anak-anak tadi bola pun tidak boleh beli, padang bola pun nak jauh lah nak beli macam mana. Tapi mereka ini kalau bermain, mereka akan bersatu padu. Tak kira kamu ni latar belakang apa, jom kita main saja. Pandai main, main saja. Tapi aku, katanya Hamka, memiliki semua sahaja ini, tapi ketika mana sahaja merenung kepada sahabat-sahabat, akan datang kepadanya su'uzan ni, wasangka buruk. Ini parti lain, ni orang lain, ni sebagainya. Maka kata Hamka, anak-anak kecil itu mengajarkan kepada aku apa dia? Iaitu ukhuwah, persaudaraan. Benar-benar persaudaraan. Subhanallah nazim. Maka oleh yang demikian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, hadirkan i'tibar.
iaitu mengambil ibrah, mengambil peringatan daripada segala perkara, sama ada yang menimpa itu keburukan ataupun menghadirkan kebaikan. Lihat jiran-jiran kita mendapat nikmat yang baik, selidiki dia macam mana dia dapat nikmat-nikmat yang baik tadi. Oh, sembahyang tak tinggal berjemaah. Oh, baca Al-Quran tiap malam. Oh, tak pernah tinggal suratul Waqi'ah. Subhanallah nazim. Patutlah. Ghibtah dia panggil, ghibtah, dengki. Dengki kepada amal soleh, bukan dengki yang buruk, kan? Tapi dengki untuk menambahkan lagi amalan kita ni. Sebab itu kurangnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, satu penyakit yang tidak boleh lari daripada masyarakat Islam, bukan Melayu saja, masyarakat Islam. Apa dia? Tidak boleh ada manusia yang lebih sedikit daripada mereka, daripada orang Islam sendiri. Tidak boleh orang Islam ada teman daripada kalangan Islam yang lebih sedikit daripadanya. Maka tidak sedikit caranya untuk menjatuhkan teman tadi. Bagaimana dicarikan jalan untuk menjatuhkan maruahnya, menjatuhkan ekonominya. Dan inilah yang berlaku kepada saat-saat kita memiliki kerajaan yang besar, Uthmaniyah. Mula-mula dimulakan dengan apa? Disebabkan ekonomi. Sultan Abdul Hamid tak pandai berekonomi. Kemudian dikatakan pula bahasa yang digunakan itu bahasa Turki, sama tinggi dengan bahasa Arab. Ini tak kena, maka diguling-gulingkan. Ini adalah daripada neracanya yang sangat besar. Neraca yang lebih kecil, kita lihat masyarakat kita ketika mana bercakap tentang orang yang lebih saja, kita hilang nilai kecerdikan di situ. Kerana apa? Dalam Islam, orang yang cerdik maka mesti dihampiri kepadanya untuk mendapatkan kecerdikan itu. Orang yang baik amalnya mesti disohbah untuk bersahabat, untuk kenal bagaimanakah cara ibadah dan sohbahnya, bukan untuk kenal untuk menjatuhkannya. Dan ini adalah penyakit yang berlaku kepada umat Islam. Semoga Allah Ta'ala menghindari dan mengubati penyakit ini pada hati-hati kita, insya-Allah Ta'ala. Kemudian katanya lagi Al-Haris, wal hikmata fi riyadil khawfi, dan ambillah hikmah pada taman-taman ketakutan. Takut kita terhadap sesuatu, maka ambillah akan ianya hikmah. Contohnya apa? Contohnya penyakit, contohnya wabak. Takut kita, takut, ambillah hikmah daripadanya. Bagaimanakah hikmah yang paling rapat dengan kita dan paling penting yang kita ambil daripadanya adalah bagaimanakah datangnya sakaratul maut, datangnya mati. Wabak-wabak itu adalah penyakit dan ianya membawa kepada kematian, kesakitan. Dan hikmahnya bagaimana kepada orang mukmin? Bagaimanakah untuk menyelamatkan akhiratnya supaya dia tidak rugi di akhirat nanti. Subhanallah nazim. Kalau berbincang tentang ubat dan sebagainya pula, itu adalah perkara kedua, ketiga, keempat. Yang paling hampir ketika mana datang saja satu bala, satu wabak, ingat bagaimanakah pengakhiran kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kepentingan yang besar kepada orang mukmin. Dan katanya lagi Al-Haris, wa'rif dawam ihsanillahi ilaika ma'a mukhalafataka li amrihi. Dan kenallah kesentiasaan, konsistensinya ihsan Allah, belas ihsan Allah Ta'ala ke atas kalian, sedangkan kalian ini sentiasa melanggar akan perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sentiasa ihsan kepada kita. Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat makan, minum, hidup, berkeluarga, dikasih sayang. Sedangkan setiap hari kita ini ingkar dengan perintah Allah, buat maksiat tiap-tiap masa. Tapi dengan tiap-tiap masa kita buat maksiat itu, Allah Ta'ala tidak mengambil daripada kita apa yang kita sayang. Subhanallah nazim. Kalau kita bekerja, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, silap satu sahaja, kalau silap yang besar saja, sudah kena apa? Kena tata tertib. Mungkin boleh dibuang kerja, satu saja kesalahan.
Sedangkan setiap hari hati kita sentiasa rebel, ingkar dengan pekerjaan kita. Saya rasa tak normal lah kalau ada orang yang bersifat workaholic. Dia nak duduk saja di pejabat dia 24 jam. Banyak daripada kita ini kalau bekerja, bilang hari cutinya berapa. Sedangkan dia bekerja. Itu rebel. Kita ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingkar kita dengan Allah ta'ala banyak. Bukan saja yang sembahyang, bukan saja yang tidak sembahyang, yang tidak puasa, tapi yang sembahyang, yang puasa pun ingkar dengan Allah ta'ala. Ketika mana sembahyang, ingat bahawa sembahyang itu mengelakkannya daripada fahsyai wal munkar. Tapi keluar daripada sembahyang, apa saja maksiat yang dia akan ceburkan dirinya. Kalaulah nikmat Allah Ta'ala itu sebagaimana majikan-majikan kita, buat maksiat satu hari satu kali saja, maka diletakkan tata tertib, dibuang kerja kita, dibuang kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Kita nak menjadi hamba apa? Maka dengan sebab itu kita lihat, ingat kepada nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hadirkan kepada kita akan nikmat makan, minum, anak-anak, sahabat, isteri, suami. Gunakan segala nikmat ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah ustaz, susah. Tapi nikmat yang paling dekat untuk dekat kepada Allah Ta'ala dengan semua perkara ini adalah apa tuan-tuan? Sabar. Sabar. Dengan anak-anak sabar, dengan ahli keluarga sabar, dengan sahabat sabar, dengan orang ramai sabar. Tidakkah sabar itu jambatan kepada dawami ma'rifatillah, kepada berterusan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan seandainya saya boleh mengambil satu cerita, satu kisah yang berlaku kepada sahabat Nabi SAW, seorang yang sebelum Islamnya adalah orang yang sangat ingkar, derhaka kepada Allah Ta'ala, musyrik, kafir, bahkan orang yang telah membunuh kekasih Nabi Muhammad SAW, iaitu Wahsy ibn Harb, membunuh Sayyiduna Hamzah Asadullah, bapa saudara Nabi SAW. Bahkan bukan sahaja membunuh, bahkan ketika mana sahaja melontarkan lembingnya kepada Hamzah Asadullah, terburai perutnya, terburainya perut Hamzah Asadullah. Kemudian datang musyrikin-musyrikin yang lain, disentak, dipukulnya batang tubuhnya Hamzah Asadullah, dikeluarkan hatinya Hamzah Asadullah, dimamah-mamahnya oleh Hindun bin Atbah di hadapannya Nabi SAW. Perit, sedih. Siapa yang lakukannya adalah Wahsy ibn Harb, seorang hamba yang mata dan giginya sahaja yang dapat dicam kerana hitam kulitnya itu. Kasar, bengis, membunuh Hamzah Asadullah kerana apa? Kerana tuannya Jubair bin Mut'im menyuruhnya untuk membunuh Hamzah Asadullah, kerana Hamzah telah membunuh bapa saudaranya Jubair bin Mut'im. Ni hamba suruh bunuh kepada bapa saudara Nabi SAW. Kenangan itu tidak dilupakan oleh Nabi SAW. Ketika mana sahaja bertemu dengan Wahsy ibn Harb, jumpa di Madinah, Nabi kata, anta Wahsy, engkaulah Wahsy itu. Ya. Engkaulah yang bunuh Hamzah. Ya. Subhanallah. Kaifa tastati'a an tughayyiba wajhaka minni? Boleh tak engkau hilangkan wajah kamu di hadapan aku supaya aku tidak boleh melihat sampai bila-bila? Nabi sebut kepada Wahsy ibn Harb, boleh tak engkau hilangkan wajah kamu ini sampai bila-bila aku tidak melihatnya? Sangat mendalam rasa sakitnya hatinya Rasulullah SAW. Tapi Wahsy ini tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala adalah sahabat, adalah orang yang masuk Islam di tangannya Nabi Muhammad SAW. Nak menandakan kepada kita bahawasanya kalaulah mengikut perasaan hati budinya Nabi SAW, nescaya ianya adalah kekal dendamnya itu. Tetapi kerana rahmat Allah Ta'ala itu sangat luas, sangat luas, orang yang sekejam Wahsy
itu pun diterima rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya bagi laluan untuk azan, insya-Allah taala kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah ta'ala saya sambung sedikit lagi insyaAllah ta'ala. Begitulah kisah yang ditampilkan oleh Wahsy ibn Harb dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada beliau, bagaimanakah bolehnya engkau ini menghilangkan wajahmu daripada pandanganku itu, memberikan isyarat kepada Wahsy ibn Harb untuk menjauhkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau masuk Islam. Kerana di antaranya ada kata ulama bahawasanya ingatan Nabi kepada gambaran yang tragis itu akan berlangsung di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana sahaja datangnya ataupun kelibatnya Wahsy ibn Harb. Oleh sebab itulah Wahsy ibn Harb membawa dirinya kepada Homs, iaitu kepada Syria, dan meninggal di sana. Tetapi lebihnya tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, nak menceritakan kepada kita dengan rahmat yang luas di sisi Allah Ta'ala itu, dengan ihsan Allah Ta'ala, belas ihsan Allah Ta'ala, menjadikan seseorang yang melakukan dosa yang banyak ini, yang gasar, yang keras, yang barbarik ni, dia mengembalikan kebaikan dia di sisi Islam.
Ketika mendengar saja Musailamah Al-Kazzab bangkit, muncul, maka dia berazam untuk membunuh Musailamah Al-Kazzab. Wahsy ibn Harb, orang yang membunuh Hamzah Asadullah, berhasrat untuk membunuh Musailamah Al-Kazzab kerana dia berfikir bahawa inilah dia untuk menebus kesalahannya, walaupun dia telah mengetahui Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa. Dia telah Islam, dan oleh yang demikian dia pergi berperang menentang Musailamah Al-Kazzab dengan cara yang sama, kerana beliau ini pandai melontar tombaknya. Maka begitulah juga dia membunuhnya Musailamah Al-Kazzab. Dengan tawaduk dia menyebutkan bahawasanya dia telah melontarkan, tetapi dia tidak menyebutnya dia telah membunuh. Tetapi Jariyah, ada wanita yang menyebutkan orang yang telah membunuh Amirul Mukminin. Itu gelaran secara sindiran kepada Musailamah. Orang yang telah membunuh Amirul Mukminin itu adalah orang hitam, orang yang berkulit hitam, sangat hitam. Maka tidak lain dan tidak bukan, yang telah membunuhnya adalah Wahsy ibn Harb radhiyallahu ta'ala warḍah. Cerita ini nak menggambarkan kepada kita satu saja, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, bagaimanakah dengan kesalahan, dengan dosa kita, dengan kelalaian, dengan kealpaan kita, bila kita masuk dalam kafatillah ini, dalam rahmat Allah Ta'ala ini, jangan risau dan jangan bimbang, Allah Ta'ala akan mengampunkan kita selagi mana kita ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan akhirnya kata Al-Haris, wa hilmahu anka ma'iradika an dhikrihi, dan Allah Ta'ala itu berlemah lembut dengan kalian sedangkan banyak kalian ini berpaling daripada mengingatinya. Kita ni banyak tak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala masih lagi lemah lembut kepada kita. Dengan alpa kita, lalai kita, tak lama lagi kita akan sambut Ramadan. Sekarang kita sudah berada dalam Rejab, kemudian kita akan sambut Syaban, kemudian kita akan sambut Ramadan. Walaupun dengan keingkaran dan kealpaan kita, banyak lagi kita ini berfoya-foya, banyak kita ini lara, Al-Quran kita entah ke mana, zikir kita entah ke mana, tapi Allah Ta'ala berikan kepada kita peluang Ramadan. Tapi ingatlah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan sampai ditulis kepada kita ini minal ghafilin, daripada orang-orang yang lupa. Di sana ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana ditanyakan bagaimanakah untuk mengelakkan daripada menjadi orang yang ghafilin, kan jadi orang yang lupa. Orang yang lupa kepada Allah Ta'ala ini, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, dia bukan sekadar lupa kepada zikir, lupa kepada tilawatil Quran. Ghafilin itu akan membuatkan dia jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Kalau dia mengambil sesuatu, dia tidak kira halal dan haram. Kalau dia mengambil teman, dia tidak mengira soleh ataupun taleh, baik ataupun buruk. Itu adalah orang yang ghafilin. Na'udzubillah min zalik. Kalau dia berkata-kata, dia tak kira perkataan itu baik ataupun buruk, menyakitkan ataupun nasihat, kerana dia lupa, telah dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi SAW mengajar kepada kita supaya tidak menjadi ghafilin, lupa, orang yang lalai, mudah saja. Apa dia? Nabi SAW yaqul man hafiza ala haula'i as-salawatul maktubat lam yuktab minal ghafilin. Orang yang jaga sembahyang 5 waktu, maka tidak akan ditulis ke atas mereka itu adalah apa? Daripada orang yang lupa. Dan bagaimana untuk mengelakkannya lagi? Iaitu orang yang membaca qara'a fi lailatin mi'at ayatin, orang yang baca setiap malam ayat Al-Quran, 100 ayat Al-Quran, maka ditulis ke atasnya orang adalah orang yang qanitin, orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Ada juga hadis lain yang Nabi SAW menyebutkan man qama, orang yang bangun tengah malam baca apa dia? 10 ayat Al-Quran, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak akan ditulis menjadi orang yang lalai. Bangun tengah malam baca 10 ayat Al-Quran, man qama, dalam sembahyang.
Kalau baca 100 ayat, maka dituliskan kepadanya adalah orang yang qanitin. Kalau baca 1000 ayat, maka dituliskan kepada adalah minal muqantarin, iaitu orang yang memberikan cahaya. Maka saya sebutkan 2-3 perkara ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, adalah memudahkan kepada kita supaya kita mencari remedi, cari rawatan, cari penawar. Seandainya saya ini malas nak berjemaah, macam mana nak buat? Bangun tengah malam baca ayat Al-Quran, 10 ayat Al-Quran. Nak tidur baca ayat Al-Quran. Bangun tengah malam, berwuduk, mandi, berwuduk, bersih badan, salat, baca Al-Quran Karim. Sebab benda lain tak kerti, bacalah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita, berkat kita dalam bulan Syaban, dan peroleh kita keberkatan dalam bulan Ramadan nanti insya-Allah Ta'ala, dengan amalan keikhlasan kita pada hari-hari akhir bulan Rajab ini insya-Allah Ta'ala. Segala yang baik daripada Allah Ta'ala, yang kurang pada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fi dinikal Islam wa ulumuddin ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.